Lompat-lompat mengusir lalat. Lalat jatuh di kari yang pekat. Mari kawan hentikan maksiat kerana ajal semakin dekat. Rasmi sakit mencari ubat, Ayuh. kena pastikan tarikh tak luput. Ayo kawan, lekas bertaubat sebelum Israel datang menjemput. Sang kancil bijak mengguna akal. Enak santapan pucuk rimba. Mari bersama siapkan bekal. Kerana mati tak kenal usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita kembali lagi untuk Borak Tengah Lapar. Hari ini hari yang ke-26 bersama saya Putera Azwan, Piu Rahmat dan juga Nizam Jentik. Jadi macam mana kita dah makin mampiri perayaan. Nak tanya juga ini kuih raya kesukaan kuih raya favorite Ustaz dan juga Nizam Jentik. Nizam dulu. Kalau saya bagi teka-teki. Silakan. Boleh. Kuih apa yang ada dalam padang bola sepak? Kuih yang ada dalam padang bola sepak. Kuih Tak tahu? kuih tak tahu. Kuih semprit. Kuat sangat dekat. Nanti sound. Semprit. Jauh sikit. Okey, kuih semprit. Tapi saya suka kuih semprit. Okey. Saya suka tak nanas. Tak nanas Ustaz tak nanas. Kenapa Ustaz tak nanas Ustaz? Saya suka nanas. Oh, sebab nanas. Kalau tak blueberry dia tak maulah. Oh, tak boleh jangan nanas. Dia mau tak nanas Tak juga. nanas. Mantap. Baik, itu sikit orang kata nak bagi bunga-bunga je. Awak Putera suka apa? Saya suka kuih almond London. Wah. Kenapa? Sebab London. Sebab apa? Sebab masa dulu mak saya pernah menjual kuih tu. So kita makan benda tu sehari-hari, sukalah. Okey. Baik. Sebenarnya kita punya perbicaraan diskusi kita ni dia agak serius sikitlah. Sebab sebelum ni kita tak serius serius. Belum ni kita main-main lah. Kan ini itulah sebab kita akan bercerita mengenai topiknya Hari Tanpa Tarikh. Ataupun bahasa senangnya ajal lah. Jadi Ustaz mungkin Ustaz boleh kongsikan secara amnya ya penyataan setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati. Jadi sejauh mana agaknya pentingnya penyataan ini Ustaz? Baik, bismillah, alhamdulillah. Bila kata setiap penyakit ada ubatnya kecuali mati, nak bagi tahu pada kita, bawalah doktor sehebat mana pun, bawalah saintis sepintar mana pun, bawalah ulama ataupun ustaz yang boleh meruqyah sepower mana pun, tetap tidak boleh menghindari mati. Ini pernyataan ni. Maksud kat sini adalah bahawa mati ni kalau dia nak mai, dia nak datang, tak ada siapa boleh halang. Tak ada siapa boleh halang. Maka bila sebut pasal mati, maka teringatlah kita satu ayat masyhur, kullun nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya setiap yang bernyawa semua akan merasakan mati. Dan bila mati ni ada ulama sebut dia sebagai kiamat kecil. Kan sekarang kan ramai orang suka cerita pasal kiamat besar, pasal Dajjal, pasal Nabi Isa. Dan kita tak sibuk pasal kiamat besar ni. Kenapa? Sebab dalam hadis sahih Nabi kata apa? Selagi mana ada orang ucap kalimah la ilaha illallah, kiamat takkan berlaku. Awak ucap kalimah la ilallah bila solat tadi, tahiyat akhir. Kan asyhadu an la ilaha illallah. So kiamat yang besar ni jauh lagi. Tak payah kita nak cari teori konspirasi, cari bentuk segitiga kan. Maksudnya sekarang Quran pun orang masa tu dah tak baca pun kan. seolah-olah gitulah sebab Muslim tak ada hanya tinggal lama saja. Ni kita takut ni segitiga tengok nasi lemak macam Freemason. Segitiga semua jadi paranoid. Okey. Jangan kita risau kiamat besar, risau kiamat kecil yakni mati sebab semua orang pasti mati. Kiamat kecil. Tapi Ustaz kalau kita pun kena tahu juga, mungkin bukan turn kita tapi ada turn orang yang di sekitar kita, jiran kita, family kita. Tanggungjawab kita sebagai umat Islam bila ada berlaku kematian dalam kalangan orang-orang macam ni. Mantap, soalan bagus. Sebab saya nak budayakan satu lagi budaya ataupun satu lagi uruf tentang bila kita dapat tahu orang meninggal, apatah lagi jiran kita. Benda yang patut pertama kita buat sebagai jiran ataupun kawan baik, kita kena bantu persiapan jenazah tu. Sebab orang bila dapat cerita ahli keluarga dia meninggal, dia tak rasional. Dia hilang dia punya rasional. Dia tak tahu nak buat apa. Dia akan terbungkam, dia akan termenung. So apa kita sebagai kawan-kawan buat? Yang pertama saya nak minta sangat, kalau kita hari ini boleh tolong uruskan jenazah A to Z daripada postmortem, daripada hospital sampai ke rumah, kita kena tolong. Sebab masa tu AJK masjid ataupun kita kata qaryah tu kan, dia lambat sikit bertindak. Kita yang dekat tolong buat. Dan yang kedua, kejap lagi kita sambung lagi. Yang kedua adalah tolong kita yang siapkan makanan. Ini orang tengah sedih, kita pula suruh dia hidang makanan, kari kambing lah, mihun goreng. Tak, kita yang bawa makanan. Kita yang bawa pergi ke rumah orang yang ada kematian ya. Okey, baik. Sekarang kita nak bersama dengan Katira Band dengan lagu raya. Wow, lagu yang seterusnya ni, lagu yang berjudul Cahaya Aidilfitri.
tiba hari raya, semua insan bergembira, tetapi bagiku hanya kesedihan yang menyelubungi hidup. Ayah dan juga ibumu telah pergi selamanya. Terbiarlah aku ibarat musafir yang haus di padang pasir. Siapakah yang sudi menghulurkan simpati kepada nasibku ini, agar dapat ku rasa nikmati hari raya seperti insan yang lain. Ku meminta dan berdoa kepada Yang Maha Esa, tabahkan hatiku, berilah pedoman cahaya di Aidilfitri. Siapakah yang sudi menghulurkan simpati kepada nasibku ini, agar dapat ku rasa nikmati hari raya seperti insan yang lain. Ku meminta dan berdoa kepada Yang Maha Esa, tabahkan hatiku, berilah pedoman cahaya di Aidilfitri. Orang tengah lapar, orang tengah lapar, orang tengah lapar, orang tengah lapar. Borak Tengah Lapar. Masih bersama saya Putera Azwan, Pior Hamad dan juga Nizam Jentik-Jentik. Kita masih berbicara mengenai topik kita hari ini, iaitu Hari Tanpa Tarikh. Ni Ustaz, saya nak sambung tadi yang sebelum kita break tadi. Baik, tentang Nizam. Baik. menyusahkan keluarga si Si mati. mati. Yang nak kena prepare makan. Kan? Jadi sepatutnya kita ni sebagai jiran, kalau kita boleh keluar duit kita ataupun kita yang bawa, patut kita je lah bawa. Dia bukan cakap kalau boleh. Saya rasa itulah salah satu tanggungjawab jiran. Ya. Hari ini kita keluar untuk dia. Kita besok entah kita pula meninggal oleh keluarga kita, diorang pula keluar untuk kita. Itulah pentingnya kejiranan ni. So yang paling sadis, bila saya pernah nampak keadaan dah lah meninggal mak ayah, anak-anak ni dalam keadaan masih fasa ekonomi tak stabil, diorang pula nak kena
keluar duit apa semua. Jiran-jiran bantulah. Tu je kan. Kita kena budayakan benda ni. Kita yang bantu keluarga si mati. Bukan si mati yang kena perlu keringat habis duit untuk jamu kita. Betul. Jadi yang kita sebab kita pergi betul ada tuan rumah pula yang bertungkus-lumus sediakan itu ini ya. untuk Melainkan jamu. memang keluarga tu kaya. Saya lagi yang tempat saya Ustaz. Bukan keluarga si mati yang nak geruskan semua. betul. Si mati tu sendiri nak kena uruskan. Dia tu kata, Allah, aku dah mati pun nak kena prepare makan semua kan. Awak dapat cari punchline Okey, baik Ustaz. Nak tanya juga Ustaz, ini bagaimana pula konsep azab dan juga nikmat kubur dalam Islam Ustaz? Oh, Masya Allah, tabarakallah. Ada sebuah hadis Nabi yang masyhur dan sahih. Nabi kata berkaitan tentang kubur ni ataupun alam barzakh ni, dia boleh menjadi taman-taman syurga ataupun lubang-lubang neraka. Dia dah boleh dah dalam alam kubur ni dah boleh nampak dah dia punya bau-bau ataupun dia punya unjuran. Dia ni nanti masuk syurga ataupun tidak. Dalam alam kubur dah nampak. Jadi bila kita masuk kubur ni tak dapat tidak, dekat situ akan ada azab untuk orang-orang yang berdosa. Nauzubillah min zalik. Moga-moga bukan kita semualah semua. Amin, bukan kita insya-Allah. Amin insya-Allah. Kan antara alam barzakh ataupun hukuman yang paling masyhur dan besar, antaranya satu ular bernama Syuja'ah ni, dia makan ataupun dia telan kita hidup-hidup barang siapa yang tidak solat. Allahu akbar. Tidak solat. Jadi banyak sangat alam barzakh ni dia punya siksaan yang sangat dahsyat. Banyaklah kita doa, ya Allah jauhkan aku daripada siksa kubur. Itu azabnya, itu azab. Yang nikmatnya pula macam mana? Nikmat Ustaz? masya-Allah tabarakallah. Antara nikmatnya kita duduk macam dalam taman syurga. Taman syurga ni antara taman tercantik lah saya pernah pergi Okey. Switzerland lah. Switzerland ni dia punya pemandangan ni breathtaking orang kata. Wah, breathtaking. Dia macam kan. Jadi bayangkan tu kat dunia. Kita tak boleh bezalah ataupun tak boleh nak compare dengan keadaan taman dalam syurga, dalam alam barzakh. Sebab tu orang yang dapat taman syurga dalam alam barzakh, dia tak rasa walaupun duduk 1000 tahun. Dia tak rasa. Dia punya nikmat tu Nabi pernah kata, nikmat dunia ni macam kita celupkan jari kita dalam ke air. sungai, yang melekat kat jari tu itulah nikmat dunia. Allahu Akbar. Nikmat syurga tu yang tengah mengalir tu. Yang besar tu. Besar tu. Jadi terima kasih Pion Nizam ya. Baik. Saya PA lah kot. Jadi itulah nikmat banyak, antaranya itu yang nikmat yang paling menyeronokkan lagi adalah kita digembira-gembirakan dengan khabar-khabar jannah syurga. Dia orang dengar cerita pun seronok dah. Contoh macam abang Azman kita. Azwan. Sorry, Azwan tu ayah saya. Oh ya, Azman. Main nama bapak lah. Ustaz ni. Tiba-tiba RTM bagi khabar gembira, mungkin bakal dapat bonus. Dengar khabar pun kita happy dah. So begitu juga orang yang dapat taman syurga, dia akan dapat tengok nikmat-nikmat dalam syurga. Tapi tak masuk lagi. Happy dah. Gitu. Dan kadang-kadang kita ni nak mengejar husnul khatimah. Tapi ada orang juga nak mengejar syahid tu. Nak mengejar mati syahid. Mati syahid. Agaknya ada peluang ke kita ni nak mati sebagai seorang syuhada? Okey, masya-Allah. Dia macam ni, setiap mukmin kena ada cita-cita nak mati syahid. Kena ada cita-cita. Dapat tak dapat belakang cerita. Tapi bila mana peluang mati syahid ni, dia ada bahagi dua pula. Syahid dunia, syahid akhirat. Syahid dunia, syahid akhirat ni duduk bagus. Duduk bagus. Cuma yang syahid akhirat ni, kalau dia orang macam pergi berperang di jalan Allah, bila mereka dibunuh oleh musuh Allah, mereka tak perlu kapan tanam terus macam tu. Yang syahid dunia dapat pahala syahid, tetapi mereka perlu kapan macam biasa. Contoh, Abang Bomber. Abang Bomber, I love you kan. Abang Bomber kan dia selamatkan budak lemas. Lemas, betul. Dia pula lemas. Itu dapat syahid dunia pahala. Jadi kita boleh dapat pahala syahid dunia. Antara lagi ulama bahas syahid dunia ni adalah orang yang mati dia ni mati sakit perut. Mati sakit perut? Mati sakit perut secara umum. Jadi ulama bahas orang mati sakit perut ni memang disakit, jadi dia boleh dapat pahala syahid dunia. Pahala tapi kena urus sama juga. Ada beberapa lagi syahid dunia, antaranya orang yang menuntut ilmu. Dapat pahala syahid. So kita ni kena sentiasa jadi penuntut ilmu. Macam nak dapat title penuntut ilmu? Senang je. Pergilah kuliah maghrib dekat masjid. Dengar borak tengah lapar. Borak tengah lapar. Kan? Tapi Ustaz, sikit Ustaz, yang ringkas je, yang sakit perut tu dia kategori yang macam mana Ustaz? Macam-macam. Kalau Sebab lepas makan Kanser ke kan? dia umum. Nabi sebut umum. Jadi saya pernah sembang dengan Syekh saya, dia kata apa sahaja yang berasal pada perut. Macam-macam. Kanser perut, kadang-kadang apa ni apa ni guard. Guard. Oh sorry. Guard. Mak tu cawan. Kan yang saya daftar tadi, yang masa sebelum masuk sini. Bukan tu bukan. Bukan juga. Ya Allah. Okey, tapi askan perut dah Ustaz Ya Allah, aku serahkan kepadamu ya Allah. Okey, baik, kita serahkan Nizam kepada siapa? Kak, kita masih nak pakai. Baik, Masih nak kita dah pakai. bersama dengan Dekati Rapen dengan lagu seterusnya.
Andai Ku Tahu. Jom kita bersama mereka. Andai ku tahu kapan tiba ajalku, ku akan memohon Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu kapan tiba masaku, ku akan memohon Tuhan jangan kau ambil nyawaku. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Aku manusia yang takut neraka, namun aku juga tak pantas di surga. Andai ku tahu malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Ampuni aku dari segala dosa-dosaku. Ampuni aku, menangisku bertaubat padamu. Borak Tengah Lapar. Masih bersama saya Putra Azwan, Piyu Rahmat dan juga Ya, Nizam Nizam jentik. Jadi Hindustan lah Nizam. Mantap. Ni Tapi sebelum kita sebelum nak tu. teruskan dengan topik kita Trivia. hari tanpa tarikh ni. Tarikh. Okey, kita nak kongsikan trivia mengenai Ramadan dan kesihatan. Di mana puasa bukan sahaja sekadar satu ibadah, tetapi ia juga salah satu bentuk rawatan kepada sistem tubuh badan. Benar. Dan sains juga membuktikan berpuasa bukan sahaja membantu menurunkan berat badan, tetapi juga menormalkan kepekaan insulin dan juga memperlahankan
penuaan. Itu faktanya. Fakta sains hari ni. Patut Azwan tak nampak tua sampai sekarang. Kenapa? Sebab saya masih berpuasa. Nampak macam baru lahir. Oi, wek. Okey, baik, kita kembali topik kita ni, Zam. Topik kita tentang ni lah. Banyak sekarang ni jadi isu kan. Okey. Lepas mati, pahat masih berbunyi. Apa tu? Tak, maksudnya lepas mati ada lagi isu-isu keluarga. Berebut harta. Sekarang penting ke wasiat? Setiap orang perlu buat wasiat jika tak nak ada benda-benda macam ni terjadi. Dia sampaikan Nabi SAW sebut antara ilmu yang paling awal hilang atas muka bumi ni adalah ilmu faraid. Maksud hilang tu makin ramai ustaz sekalipun ataupun kita kata pendakwah tak tahu nak cara pengiraan faraid. Punyalah nak kata ilmu ni awal-awal akan diangkat. So nak kata pentingnya kita sekarang ni sebab benda ni makin ramai orang lupa, ustaz pun lupa, maka siap-siap buat faraid awal-awal. Kalau tak faraid pun sekarang kita lagi satu option hibah. Hibah. Tapi macam ni lah, kita negara Islam banyak sebenarnya agensi-agensi yang sanggup bantu kita dengan kos yang sangat murah untuk settlekan faraid dan juga hibah kita. Tinggal kita cari. Paling kurang adalah amanah raya. Ini memang membantu rakyat Malaysia untuk menyelesaikan masalah faraid. Tahu tak berapa nilai aset ataupun harta beku umat Islam yang tak boleh digunakan? 5 bilion. 50 bilion, sorry. 50 bilion. 50 bilion. Harta beku maksudnya disebabkan tak ada faraid, pertikaian dan pertelingkahan umat Islam yang tak tahu harta siapa dan siapa. Jadi aset jadi beku. Tak nak buat apa, nak jual tak boleh sebab bergaduh. Dalam 50 bilion tu 2 bilion ada harta saya tu. Kita nak Awak contohnya. Awak apa? Awak apa? 2 bilion. 2 bilion. Cahit 3. Oi, saya setengah kot. Sembang je. Sembang. Okey, baik Ustaz. Itu mengenai wasiat Ustaz Sembang je, kita kaya. Baik, itu mengenai wasiat Ustaz. Wasiat. Okey, dan nak tanya juga ini mengenai pengertian Ustaz. Husnul khotimah ni Ustaz. Apa sebenarnya husnul khotimah ni Ustaz? Baik. Husnul khatimah ni Nabi SAW sendiri sebut berkaitan tentang kematian yang baik. Pengakhiran yang happy ending. Husnul khatimah ni happy ending lah. Semua orang kalau dalam cerita ni dia nak mesti husnul khatimah. Kenapa? Apa kelakar sangat? Astagfirullahalazim. Saya terpijak kaki. Okay. Jadi semua orang nak satu pengakhiran yang baik. Bila baca novel, kalau novel tu tak ada pengakhiran baik, orang sanggup bakar panggung ataupun bakar buku. Soalan lagi tu. Macam ada baru ni saya dapat sembang dengan budak-budak, dia orang tengok anime, cerita kartun. Anime ni cerita Attack on Titan. Bila ending dia tak best, budak-budak marah. Sampai kan anime tu terpaksa buat balik ending baru. Ni saya dengar dengan budak-budak lah, duduk dengan dia orang. Macam tu So begitulah juga diri kita. Kalaulah kita dapat su'ul khatimah pula bad ending, kita akan meronta-ronta macam nak ubah balik jalan cerita. Tapi tak boleh ubah. Tapi tak boleh ubah dah. Nak suruh budak-budak tadi pun tak boleh lah suruh kan. Tak boleh. Jadi kita punya usaha untuk dapatkan happy ending, untuk dapatkan husnul khatimah. Macam mana cara dia? Para ulama bagi guideline, tapi belum tentu dapat. Antaranya cerita yang paling masyhur apa dia? Kalau sebuah kereta ataupun lori hari-hari bawa bunga. Bila accident, apa yang keluar pada lori tu? Bunga. Mana mungkin lori yang bawa hari-hari tai, hari-hari najis, bila accident keluar bunga? Tak mungkin kan? Tak mungkin. Adalah kemungkinan sikit. Entah hari tu dia tukar barang. Apa maksud dia kat sini? Orang yang memang hari-hari dia ataupun selalunya hidup dia lah hidup dalam kebaikan. Kalau tiba-tiba dia kemalangan, tiba-tiba nyawanya dia ambil, insya-Allah yang keluar daripada mulut dia adalah perkataan baik. La ilaha illallah. Sebab happy ending adalah orang yang berjaya keluarkan kalimah tauhid. Sebab siapa faqala la ilaha illallah, siapa ucap kalimah syahadah sebelum dia meninggal, confirm jannah, confirm syurga. Confirm syurga. Semoga kita semua mendapat kematian husnul khatimah Ustaz. Amin. Amin. Baik, kesimpulan untuk topik kita hari tanpa tarikh ni Ustaz. Kesimpulannya ada dua perkara untuk kita menggapai husnul khatimah. Pertama, siapa-siapa yang nak cuba husnul khatimah kena rancang cara dia mati. Ramai orang rancang cara hidup. Tapi tak ramai orang rancang cara dia mati. Betul. Berapa ramai yang berdoa, ya Allah matikan aku tengah sujud. Ya Allah matikan aku tengah aku ceramah. Ya Allah matikan aku mati tengah aku dengan lepak dengan orang baik-baik. Sebab kita na'udzubillah tiba-tiba dalam banyak-banyak kehidupan kita ni tak pernah pergi clubbing contoh. Tiba hari tu pergi time tu meninggal sedangkan kita orang baik. Tapi keadaan tu agak mengaibkan untuk diri kita. Jadi doa, ya Allah matikan aku ni mati dalam keadaan dipandang baik dan baik. Kalau dia mati hari Jumaat pun orang kata bagus juga ya? Bagus juga. Itu antara doa lah, ya Allah matikan aku pada hari-hari yang baik. Hari-hari yang mulia. Hari Jumaat, lepas tu hari bulan Ramadan kan, hari-hari baik.
Dan yang kedua, ya Allah, kalau aku mati, ya Allah, jangan matikan aku dalam keadaan siksa, azab, sakaratul maut yang kuat. Minta untuk mati mudah. So, rancang kematian kita dengan baik dan banyak akan berdoa, insya-Allah. InsyaAllah. Kata, bekerjalah kamu seperti kamu nak hidup 1000 tahun. Beribadahlah kamu seperti kamu nak mati esok hari. Esok hari. Allah Akbar. Terima kasih, cantik kesimpulan yang begitu padat dan ringkas. Ya, tipu daripada sangat Nizam. Cintik. Baik, terima kasih Ustaz Nizam untuk hari ini. InsyaAllah esok apa pun semoga semuanya bermanfaat untuk apa yang Amin. dikongsikan itu bermanfaat untuk semua. Dan esok kembali bersama Pio Rahmat dan juga Nizam Jintik-Jintik dalam Borak Tengah Lapar. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Borak tengah lapar. Yo.